bincangkan dua topik yang penting sebagai persiapan kamu untuk menduduki peperiksaan SPM, yaitu tips akhir kertas 1 dan juga KEBAT, yaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Jadi semua pun sedia maklum, okey. Mungkin pada awal tahun 2024 kita merasakan bahawa kita ada setahun lagi ya untuk menduduki SPM. Kemudian selepas setahun kita rasakan seolah-olah macam ada 5 bulan lagi ya untuk kita menduduki SPM. Seterusnya tinggal 50 hari dan siapa sangka ya pada hari ini tempoh masa untuk menghadapi peperiksaan SPM itu boleh dibilang sudah dengan jari, iaitu 5 hari lagi kamu akan menduduki satu lagi subjek wajib lulus selain daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah selesai. Kemudian ada lagi satu subjek wajib lulus iaitu sejarah yang kamu akan duduki pada 7 Januari ini ya. 2 kertas, iaitu kertas 1 pada 8 pagi dan juga kertas 2 pada jam 10 pagi ya. Okey. Apa yang perlu Anda fokus untuk mencapai sasaran Anda? Ya, ingat ini kita buat slot yang pertama ni ialah khusus untuk kertas 1. Okey. Selepas tu baru kita buat KEBAT. Dan kita menjangkakan kita punya sasaran ialah untuk capai 80 orang untuk kita buat bengkel online lagi, fokus minimum. Tapi kalau kita tidak capai 80 orang, kita tidak akan buat bengkel tersebut ya. Okey. Kita ulang lagi bagaimana persiapan Anda. Sudah ulang kaji soalan trial, buat latih tubi soalan SPM berulang. Sudah siapkan latihan kertas 1 modul iPro. Kemudian telah menyiapkan soalan kertas 1 trial SPM. Telah menguasai pintasan rumusan. Okey, pintasan rumusan ini ialah yang cikgu bagi kamu soalan dan jawapan ya. Ada tu kan beberapa helai itu dia soalan kemudian jawapan ya. Tunjuklah supaya kamu ingat. Okey, yang ini ya. Saya rasa semua sudah dapat benda ini. Ini adalah rumusan ya. Rumusan kertas 1. Okey. Soalan SPM sebenar ya. Soalan SPM sebenar sehingga tahun 2023 dan juga soalan trial negeri. Jadi maksudnya dia ada soalan, tak perlu lagi fikir A kah jawapannya, B kah jawapannya, C kah jawapannya, D kah jawapannya, tidak perlu fikir. Sebab dia sudah bagi jawapan. Jadi maksudnya lebih mudahlah untuk kamu baca soalan dan kenal pasti dia punya jawapannya. Okey. Kemudian 4 set soalan sebenar SPM. Okey, masih ramai lagi yang tidak siapkan ya soalan tersebut. Ada yang suruh abang buat, ya ada yang suruh kakak buat, sedangkan kamu yang akan menduduki peperiksaan. Dan yang satu lagi perkara yang penting yang kita akan bincang ialah teknik pre-sig. Macam mana teknik pre-sig ini dia boleh bantu kamu untuk menjawab soalan KEBAT ya. Okey. Kita tengok di sini. Oleh kerana kita Okey. Oleh kerana pada malam ni kita fokus kertas 1, jadi kamu boleh tengoklah. Okey, di mana kamu punya kedudukan ya. Maksudnya
Kalau kita mau target untuk dapat sekurang-kurangnya grade C lah ya, maka kita mesti dapat 20 peratus ataupun 20 betul lah ya, 20 betul. Oke, kalau kita mau target A minus, maksudnya kita mesti dapat 29/40 lah ya. Jadi kalau kita tengok di sini, kebiasaannya soalan SPM ni soalan nomor 1 hingga 20 adalah soalan tingkatan 4, manakala soalan tingkatan 5 adalah nomor 21 hingga 40 ya. Oke, boleh tengok di sini. Ini adalah jumlah markah yang kamu dapat. Oke, jadi semakin rendah kamu dapat markah kertas 1 tuh, maka sasaran grade kamu juga semakin rendah. Maksudnya memang agak sukar sudah mau capai untuk dapat grade ya. Grade C, ini bukan I ya, ini C. Kemudian grade B dan juga grade A minus. Jadi kalau kamu target untuk dapat grade B umpamanya, maksudnya kamu punya kertas 1 tuh mesti dalam lingkungan 21 ke atas. Jadi kalau jumlah betul tuh kurang, maksudnya dia akan turun lah, ya. Mungkin pergi C, mungkin juga pergi I, ya. Tapi kalau kertas 1 itu meningkat, maka dia boleh naik sehingga boleh capai A minus, A dan A plus lah, ya. Oke. Untuk kertas 1 nih ya, untuk kertas 1 seperti yang kita sudah maklum, boleh dikatakan lebih 90% soalan, soalan SPM kertas 1 ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan daripada buku teks ya, di mana kita boleh terus jumpa jawapannya daripada buku teks. Tapi malam ni kita mau tengok apakah tips-tips yang boleh kita guna pakai untuk bantu kamu jawab soalan-soalan kertas 1 ni ya. Yang pertama ni sudah tentulah buku teks sebagai sumber utamalah dalam kita mencari jawapan. Yang kedua, kena ingat sinopsis ya. Ini sudah cikgu ajar kepada kamu. Maksudnya kena tahu bab 1 tu tentang apa, bab 2 tentang nasionalisme, bab 3 tentang Perang Dunia dan Jepun, sampailah tingkatan 5 bab 10 tu. Kamu mesti mau tahu apakah sinopsis ataupun apakah perkara utama yang dibincangkan di dalam bab 10 ni ya. Okey. Ini contoh kita boleh tengok soalan berdasarkan kalau kita menguasai sinopsis ya. Contohnya kalau kita tengok di sini soalan 12, kita sudah tahu soalan 12 adalah soalan daripada tingkatan 4. Jadi kita tengok soalan ni adalah perjanjian persekutuan Tanah Melayu, maka kita tahu soalan ni adalah daripada tingkatan 5. Di sini pun kita sudah boleh tengok 5 ni maksudnya bab 5 ya. Jadi berdasarkan kepada teknik sinopsis ini, kita mau cari jawapan daripada tingkatan 4 bab 5. Jadi kita boleh kenal pasti soalan ini dan juga jawapan ini, manakah satu jawapan daripada 4 pilihan ini menjurus kepada tingkatan 4 bab 5. Jadi bila kita tengok bab pilihan raya ini, maka kita sudah nampak di sini pilihan raya adalah daripada tingkatan 4 bab 8, sedangkan kita mau cari tingkatan 4 bab 5. Jadi maksudnya yang ini sudah memang kita tidak boleh jadikan sebagai jawapan. Kemudian kita tengok lagi pendidikan. Pendidikan ini di tingkatan 4 bab 7. Jadi ini pun juga kita tidak boleh jadikan pilihan jawapan. Seterusnya kita tengok kemerdekaan. Kemerdekaan ini di sini. Permasyuran kemerdekaan. Jadi dia tingkatan 4 bab 10. Sedangkan kita mau cari tingkatan 4 bab 5. Jadi ini pun bukan dia punya jawapan. Maka kalau kita tengok kewarganegaraan ini ada di dalam bab 5 tingkatan 4.
Untuk makluman pelajar, teknik ini kita akan guna pakai apabila kamu dalam keadaan tidak tahu jawaban, ya. Maksudnya kita tidak mau pelajar menekah secara sembarangan, tetapi coba apply teknik-teknik ini untuk jadikan kamu punya pilihan tuh lebih relevan lah, ya. Dan andai kata kalau kamu sudah memang tahu jawabannya ini adalah D, tak perlulah guna teknik yang ini kan. Terus saya pilih D. Tapi kalau tidak, kita boleh gunakan padanan berdasarkan kepada tingkatan dan juga bab. Oke, itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, teknik betul salah dan singkir. Oke, ini pun kita mau belajar nanti bila jawab pemeriksaan jawab kertas 1, pastikan ini hafal. Yang hafal ini dan ini nanti tulis di kertas objektif, di kertas soalan lah. Ini kamu punya formula ya. Senang saja. Pertama, betul-betul. 1 betul, 2 betul. Oke, yang kedua, betul dulu. Betul baru salah. Oke, lepas tu salah lagi baru betul. Kemudian salah-salah. Jadi atasnya tu betul-betul. Paling bawah sekali salah-salah. Itu dia punya tips lah. Atas betul-betul, 1 betul, 2 betul. D 1 salah, 2 salah. Kemudian kita tengok di sini. Ini jeluannya ialah betul. Maka di sini selang-seli. Betul, salah. Okey, lepas tu yang C pula terbalik. Salah, okey, betul. Jadi hafalkan teknik ini. Sebab kalau kita tahu sudah contoh, kita tengok apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan Melayu. Kita tahu 1 betul. Maksudnya 1 betul. Mana-mana jawapan yang tidak ada 1 kita boleh singkirkan. Ini maksudnya kita guna 2 kaedah. 1 ialah kita pilih betul salah dan yang kedua kita singkir. Kalau contohnya kita tidak tahu ini 1 kita tidak tahu, kita tengok nomor 2 pula. Kalau nomor 2 tidak tahu, kita tengok nomor 3. Yang ini kita tidak boleh 3 dan 4 ini kita tidak boleh guna teknik betul salah. Yang di sini kita boleh guna teknik singkirkan. Maksudnya kalau kita tengok 3 ni salah, kita buang C. 3 ni maksudnya mana-mana yang ada jawapan 3 tu kita sudah boleh buang. Jadi kita maksudnya boleh kecilkan skop pilihan itu. Jadi maksudnya bila skop pilihan itu kecil, keberangkalian untuk jawapan itu tepat lebih besarlah berbanding kalau kamu tidak ada teknik, kamu masih lagi ada 4 pilihan yang kamu sendiri tidak pasti mana satu jawabannya. Jadi kita boleh gunakan teknik ini ya. Oke. Teknik yang seterusnya ialah teknik negatif positif ya. Negatif positif. Biasanya mana-mana jawapan yang negatif itu kita boleh buang lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau contohnya kita boleh guna teknik negatif positif, tapi dalam masa yang sama kita boleh juga gunakan teknik betul salah. Maksudnya kita punya kaedah untuk memilih jawapan itu lebih hebat lah. Satu, kita dapat sokongan daripada teknik betul salah. Yang kedua, kita dapat lagi sokongan daripada teknik negatif positif. Jadi sekarang ni kalau kita tengok di sini seolah-olah macam ada 3 pilihan jawapan kan. Tapi bila kita tengok negatif ni sama dengan salah lah. Positif ni sama dengan betul. Jadi dia 1 salah. Ni ya. Negatif salah. 1 salah. Positif betul. Pun sama juga kita boleh dapat jawapannya adalah C. Artinya negatif itu sama dengan salah, positif sama dengan betul ya. Yang seterusnya ialah Let It To Be modul. Ini pun kita sudah bagi tahu di awal-awal. Maksudnya kalau kita bayangkanlah setiap bab ini ada 1 bab bersamaan dengan 30 soalan. Sedangkan dalam pemeriksaan SPM 1 bab tu kebiasaannya 2 soalan sahaja. Jadi kita boleh bandingkan dia punya nisbah tu berapa kali tu ya? 15 nisbahnya kan? Maksudnya di sini dia punya kemungkinan jawapan tu
hampir sama tuh memang sangat tinggi. Oke, cuma persoalannya ialah adakah sudah buat latih to be untuk jawab soalan modul iPro ini ataupun modul Yapim ataupun soalan-soalan trial SPM ataupun soalan online ya, soalan sebenar. Oke, ini kita boleh tengok di sini. Bila kita buat latih to be, kita akan jumpa soalan yang hampir sama. Ya, tengok ni. Dia bagi clue jawapan untuk memudahkan kita mencari jawapannya. Okay. Ataupun boleh jadi juga soalan itu sama. Nah, contohnya kita tengok SPM 2021, 2022. Ini nomor 7, nomor 8, tapi dia punya soalan dan dia punya jawaban itu sama. Jadi, itu kelebihannya lagi. Masih sempat jika kamu mau buat ulang kaji untuk latih to be ini, tidak ada masalah ya. Ini pun sama juga kita boleh tengok. Oke, ini pun sama juga. Jadi, soalan baru keluar pun 2022, 2023 pun dia boleh keluar soalan yang sama. Mungkin saja dia tukar dia punya kedudukan. Contoh macam ini kita tengok yang ini, oke, dia tukar pergi sini kedudukannya, tapi masih ada jawabannya, kan? Yang ini dia kasih pergi E, oke, tapi jawaban yang tepat itu masih di kedudukan yang sama, yaitu kedudukan D ya. Oke, ini pun sama juga, kita tengok SPM U sama. Ya. Nomor soalan saja yang berbeza, 11 dengan 13. Ini baru lagi nih, ya. Oke. Jadi ini kita boleh tengok perkongsian daripada pelajar yang dapat A+. Ya, dia orang buat soalan objektif ya. Maksudnya guna modul iPro. Ini pula oke, gunakan ini, tengok dia ada juga guna teknik positif ya. Positif negatif. Oke, kemudian dia juga jumpa soalan latihan itu. Dari mana dia jumpa latihan itu? Daripada buku iPro dan juga trial. Jadi sebab itu kamu sangat digalakkan untuk buat latih to be, bukan saja daripada modul iPro tetapi juga trial. Ini kita boleh nampak dari segi analisis soalan, teknik yang kita ajar, teknik negatif atau positif itu, dia membantu pelajar ini untuk jawab soalan-soalan SPM ya. Tapi yang paling penting kalau kita tengok, dia begitu kebanyakan soalan tuh masuk. Maksudnya masuk tuh berulang lah dia punya soalan. Sebab apa? Sebab dia buat latih to be ya. Oke. Oke, ini tema ya. Kena paham, hafal nih apa itu politik, apa itu ekonomi, apa itu sosial. Oke, ini semua pengertian ini ada dalam kita punya modul iPro ya. Di dalam sini di muka surat hadapan sekali buku ini ada berkaitan dengan apa itu politik, apa itu ekonomi, atau apa itu sosial. Oke, ini kita mau tengok. Tengok, bila kita tengok soalan sukan, oke, kita sudah boleh bagi tahu, boleh anggap sukan ini adalah dari sosial. Sukan ini sosial ya. Oke, jadi kita boleh tengok apakah yang berkaitan dengan sosial. Maksudnya sosial ini berkaitan dengan perpaduan ya. Oke, sebab ini lebih kepada perpaduan kaum ya. Oke, kemudian kita boleh tengok di sini politik, yang mana yang berkaitan dengan politik. Ini kesetiaan rakyat ya. Sebab kalau kita tengok di dalam sini berkaitan dengan pemerintahan ya. Pemerintahan, rakyat taat setia kepada pemerintah. Ya, jadi itu politik. Kemudian kalau kita tengok ini ekonomi pula ya. Ekonomi, jadi kita mau cari mana ekonomi. Ini pun sama juga. Kita boleh dua kaedah. Satu kaedah kita boleh guna teknik betul salah, dan satu lagi kaedah kita boleh guna tema ekonomi politik. Jadi ini kita boleh nampak bahan adalah ekonomi, pengeluaran adalah ekonomi. Oke, latihan adalah politik. Oke, ini pun adalah politik. Jadi jawapannya ialah 1 dan 2. Oke. Memahami perkataan yang sama maksud. Oke, contohnya kita boleh tengok di sini ada perkataan menyerang. Oke, jadi ini kita boleh tengoklah di sini pun ada perkataan serangan. Jadi ini adalah perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama dengan soalan ya. Oke. Ini masih juga positif negatif. Oke, ini sudah tadi ya. Oke, ini yang penting Sila ambil note. Oke, perkataan dominan sejarah. Maksud perkataan dominan sejarah ini adalah
perkataan-perkataan yang banyak digunakan di dalam sejarah lah. Okay? Jadi kalau kita tengok salah satu daripadanya ialah kesetiaan. Okay, ini pun sama juga. Dia tidak semestinya jawaban itu mesti kesetiaan. Ya, mungkin juga boleh jadi jawaban itu lain daripada yang itu. Ya, cuma seperti yang cukup bagi tahu ini hanyalah kita punya alternatif. Kalau memang kita sudah tahu dia punya jawaban, kita jangan gunalah teknik ini. Tapi kalau contohnya kita confuse, memang kita tidak baca soalan itu, maka kita boleh gunakan teknik inilah daripada kita tembak jawaban, maka kita boleh tengok apakah perkataan dominan yang selalu digunakan dalam sejarah ni. Okay, jadi kamu boleh buat catatan. Yang pertama ialah kesetiaan. Okay, kalau kita tengok soalan dan kita tidak boleh jawab, maka kita boleh cari apakah perkataan dominan yang boleh kita jadikan sebagai kita punya panduan untuk kita memilih jawapannya. Itu lebih baik daripada kita mengagak soalannya. Okay. Yang kedua, perkataan dominan ialah berkerajaan sendiri. Ya. Jadi ini pun kita boleh jadikan sebagai panduan pilihan bila mana kita tidak ada idea ataupun tidak ada pengetahuan tentang soalan tersebut, maka kita boleh jadikan berkerajaan sendiri ini sebagai kita punya perkataan dominan yang kedua selepas kesetiaan tadi ya. Okay, yang ketiga ialah kedaulatan. Ini banyak kita jumpa. Saya bila tengok soalan SPM, banyak perkataan-perkataan kedaulatan, berkerajaan sendiri ini yang selalunya boleh dijadikan sebagai jawapan ya. Okay, kedaulatan. Tengok di sini. Tokoh berikut memberi sumbangan penting kepada negara. Okay, Lieutenant Adnan, Lieutenant Ibrahim. Jadi mengapa tokoh tersebut perlu dihargai? Jadi kita boleh tengok dari segi perkataan dominan ya. Tapi kalau contohlah jawapan yang kamu rasa lebih tepat, itu kamu boleh buat pilihan lah. Ya, ini maksud juga kalau kamu tidak ada idea untuk jawab soalan tersebut ya. Okay, kemudian yang seterusnya ialah perkataan dominan yang keempat ialah perpaduan. Ini juga kita boleh jadikan sebagai panduan untuk menilai jawapan sekiranya kita tidak ada idea untuk soalan tersebut. Okay, perpaduan. Okay. Mengapakah Datuk On menubuhkan Parti Kemerdekaan Melayu? Okay, dia sudah ada UMNO, tapi UMNO ni khas untuk orang Melayu. Jadi kalau kita tengok British, dia tetapkan satu prasyarat. Ya, prasyaratnya ialah karena Melayu mesti diperintah oleh masyarakat pelbagai kaum. Sebab itu dia tubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya, yang mana parti ini boleh disertai bukan saja Melayu, tetapi juga Cina dan India, iaitu perpaduan kaum. Ya. Okay. Yang seterusnya ialah dominan yang kelima ialah kerjasama kaum. Ya, kerjasama kaum. Ini juga kita boleh jadikan sebagai panduan dalam menilai jawapan. Ya. Okay, kerjasama kaum ya. Seterusnya ialah nasionalisme ataupun semangat patriotisme yang keenam ya. Ini adalah perkataan dominan yang kita boleh jadikan sebagai salah satu lagi kita punya pilihan jawapannya. Okey, yang seterusnya ialah ketujuh, kemerdekaan. Okey, kemerdekaan pun banyak. Lebih daripada 5 soalan yang cikgu pernah jumpa yang mana jawapannya adalah kemerdekaan ya. Tapi ada juga satu kekeliruan boleh berlaku kemerdekaan ini dengan pemantapan pemerintahan. Nanti kita akan tengok konteks soalan itu. Okay, bila ada 2 soalan yang kita jadikan sebagai dominan, tapi akhirnya salah satu saja yang kita perlu pilih ya. Okay, ini contoh nih kan kita tengok nih. Ini dua perkataan dominan, kerajaan mantap dengan kemerdekaan. Jadi kalau pelajar yang memang tidak ada idea untuk jawapan ini, okay, jadi dia kemungkinan boleh betul, boleh juga salah lah. Ya. Nah, tapi kalau pelajar itu betul-betul paham, okay, kalau kita tengok apa tujuannya pilihan raya, ya. Jadi pilihan raya ini bukannya untuk menentukan kemerdekaan kan? Okay, pilihan raya ini
untuk membentuk kerajaan. Nah, kalau kita tengok, setiap tahun kerajaan akan bubar, maka diadakan pilihan raya. Apa tujuan pilihan raya itu? Pilihan raya itu untuk membentuk kerajaan. Nah, jadi di sini kadang-kadang dominan itu perlukan kepahaman juga oleh pelajar ya, Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tengok di sini, kita sudah boleh kecilkan kita punya skop pilihan ya, daripada 4 pilihan kita boleh buat 2. Di sini berbalik juga kepada kamu punya kemahiran pengetahuan dan juga kamu punya sejauh mana pelajar itu banyak membaca. Jadi pelajar yang memang buat latih tubi dia akan ada advantage berbanding pelajar yang hanya berharap semata-mata untuk perkataan dominan ini ya. Oke. Nah, ini lagi satu kita boleh tengok. Nah, 2 perkataan dominan. Oke, siapa boleh bagi tahu Cikgu mana satu jawabannya ini? Nah, kita uji. C. Hah? C. Oke, ada lagi? Nah, ini pun sama juga. Nah, inilah kelemahan juga untuk perkataan dominan nih. Sebab itu dominan ini hanya sebagai alternatif panduan apabila pelajar itu tidak ada idea untuk menilai jawapan yang tepat. Oke, jadi daripada dia tembak sembarangan, maka dia akan gunalah perkataan dominan. Tapi ada ketika perkataan dominan ini sebenarnya bukan juga semestinya jawaban yang paling tepat. Oke, C salah. Oke, jadi jawabannya adalah apa jawabannya? B, Cikgu, B. Oke, kita tengok di sini, ini jauh lagi nih. 1957. Kita mau tengok apa sebab utama UMNO. Ini UMNO ditubuhkan untuk apa sebenarnya? Asalnya, kenapa dia ditubuhkan? Oke. Apa sebabnya dia ditubuhkan? Oke, kalau kita bilang mengeratkan perpaduan kaum, tidak sesuai sebab UMNO ini khas untuk orang Melayu kan. Nah, kalau perpaduan kaum dia sudah jadi parti perikatan, kan? Sebab di sini ada Melayu, ada UMNO, ada MIC, ada MCA. Oke. Kemerdekaan ini hanya wujud selepas penentangan Malayan Union. Jadi kalau kita tengok sebab utama UMNO itu kita tengok balik Kongres. Apa hal keputusan Kongres itu? Kongres itu adalah pembentukan Malayan Union kan. Jadi UMNO itu penubuhan UMNO. Jadi itulah jawabannya adalah D. Nah, ini cukup nak kamu paham ya bahwa perkataan dominan ini bukan semestinya dia adalah mutlak sebagai penentu untuk jawabannya. Tapi kebiasaannya dia boleh digunakan pakai, tapi bukan sepenuhnya 100% mesti itulah kita punya jawabannya. Oke.